Qala fahbith minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Iblis ketika bantah daripada suruh sujud, yang kita sebut pada pengajian yang lepas, kisah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh penduduk pada ketika itu di kalangan malaikat dan juga di kalangan jin supaya mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai sujud penghormatan. Jadi semua sujud kecuali Iblis. Kita dah sebut bahawa di antara pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Iblis ini sebelumnya nama Azazel. Jadi apabila dia engkar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditukar namanya kepada Iblis. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala merakamkan dialog Allah Ta'ala dengan Iblis. Kita juga ada sebut pada pengajian yang lepas, dialog ini berlaku bukan macam kita cakap dengan kawan-kawan. Bukan seorang ketua bercakap dengan anak pekerjanya ataupun orang bawahannya. Macam mana berlaku dialog ini hanya Allah sahaja yang tahu. Kita tak boleh nak buat imaginasi yang lebih-lebih. Serah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana cara dan kaedahnya. Dalam ayat Al-Quran ini banyak disebut ataupun ulama-ulama mengkategorikan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang memberi kesamaran, sedikit kesamaran dengan kelakuan manusia. Bila Allah Ta'ala sebut dia berdialog dengan Iblis, jadi kita mungkin imaginasi macam kita berdialog dengan kawan. Itu mutasyabihat. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut yadullah fawqa aydihim. Yadullah, tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turun pada malam Lailatul Qadar. Ini ayat-ayat begini bagi ulama kategorikan sebagai ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang kesamaran. Kita sebut juga sebagai syubhat. Syubhat. Kabur ini syubhat atau tidak, Allah Alam. Sekejap kata itu, sekejap kata begini. Jadi dalam hadis Nabi sebut innal halala bayyinun wa annal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara kedua-dua halal dan haram ini ada perkara yang kesamaran. Tak tahu sama ada halal ataupun haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia ini tak tahu di antara halal dengan haram, tengah-tengah itu syubhat. Manusia tak tahu. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang menjatuhkan dirinya dalam perkara syubhat, sama saja dia menjatuhkan dirinya dalam terharam. Sebab dalam hadis ini jelas Nabi sebut innal halal bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di tengah-tengahnya dipanggil syubhat. Jadi ayat-ayat Al-Quran juga ada ayat-ayat dipanggil mutasyabihat, kesamaran dengan pelakuan manusia. Jadi ada dua aliran pemahaman. Satu aliran dia panggil aliran salaf, cara nak faham ayat-ayat mutasyabihat. Salaf ini ialah golongan-golongan ulama yang hidup selepas kewafatan Nabi 3 kurun. 3 kurun selepas kewafatan Nabi SAW, dia panggil golongan salaf, ulama-ulama salaf. Satu aliran, satu mazhab. Mazhab ni makna dia aliran pemahaman. Satu pemahamannya iaitu ulama-ulama khalaf. Ulama khalaf ini ialah ulama yang hidup 500 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Salaf ini asal maknanya kehadapan, maknanya orang yang hampir dengan Nabi lah. Khalaf ini di belakang sikit, sebab dia 500 tahun.
Jadi ulama salaf ini dia lebih kepada tidak mentafsir dan mentakwilkan ayat-ayat ini bagaimana jadi serah kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turun pada malam Lailatul Qadar, serah saja kepada Allah. Macam mana tu pula kita tak tahu keadaannya dan bagaimana menurut kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jangan untuk mentafsir yang lebih-lebih sebab kita tak tahu bagaimana kedudukan ayat-ayat yang begini. Serah saja kepada Allah. Ini aliran fahaman salaf. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi ulama salaf fawwid, tafwid, serah kepada Allah. Bagaimana tak tahu. Menurut kebesaran dan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pula pada tangan kita ada tak? Tidak tahu. Serah kepada Allah. Jadi itu fahaman aliran salaf. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat mereka serah mengikut kemuliaan dan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Tidak tahu. Jadi ulama-ulama salaf ini dia dalam istilah ilmu tauhid disebut mentakwilkan ayat itu. Disebut inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turun pada waktu malam, pada malam Lailatul Qadar. Kami turun, kata Allah, kami turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi ulama salaf mentakwilkan ayat itu sebagai rahmatnya yang turun, bukan Allah Ta'ala turun. Itu fahaman ulama-ulama salaf. Kami turun itu maksud rahmat Allah, rahmat Allah Ta'ala yang turun. Bila disebut yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi ulama-ulama salaf mentakwilkan kepada kuasa Allah Ta'ala di atas kuasa-kuasa mereka itu. Jadi ulama salaf mentakwilkan ayat ini di bawah kita kata naungan bahasa yang dibenarkan. Di bawah naungan bahasa yang dibenarkan dalam bahasa Arab. Sebahasa Arab dia ada dengan balaghahnya, dengan apanya. Jadi sebab itu ulama kalam mentakwilkan ayat tangan ini kepada kuasa. Sebab bahasa Melayu pun kalau kita kata negeri ini di bawah tangan mereka, contoh bukan negeri di bawah tangannya, di bawah kuasa dia. Ini cara pemahaman ulama Arab tentang ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran ayat-ayat yang begini, maka ada dua fahaman, satu fahaman salaf, satu fahaman khalaf. Fahaman salaf ini dia mudah saja serah kepada Allah, serah kepadanya, mengikut kemuliaan dan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana? Serah pada Allah. Khalaf dia takwil supaya tak menimbul keraguan terhadap masyarakat, tetapi di bawah naungan bahasa yang dibenarkan, dalam bahasa Arab yang dibenarkan, yang memang digunakan, Jadi ini beberapa dialog Allah Ta'ala dengan Iblis. Jadi macam mana serah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahbit min qala, firmannya kepada Iblis ketika bantah daripada suruh sujud, fahbit minha, turun oleh kamu ya Iblis daripada syurga ke bumi. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, maka tiada sayugia, tiada patut, tidak selayaknya bagi engkau bahawa engkau bersifat takabur, sombong pada dalamnya syurga dengan bantah suruh aku itu.
Di sini ada beberapa perkara yang nak disebut oleh Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, kita dah sebut pada pengajian yang lepas bahawa Nabi Adam alaihissalam berada di syurga, dan juga yang dikatakan iblis ini bukan syurga yang di akhirat kelak. Itu majoriti pandangan ulama. Bukan syurga selepas tiupan sangkakala yang kedua di akhirat. Syurga ni adalah satu tempat ataupun satu penempatan sahaja. Disebut jannah. Jannah ni dalam bahasa Arab maknanya taman. Taman-taman ataupun satu tempat. Jadi ulama berdalilkan kepada apabila Nabi Adam berada dalam syurga selepas penyingkiran iblis ini, Allah Ta'ala melarang memakan satu buah pada satu pohon. Ada satu buah, kalau kita dulu buah khuldi lah. Buah khuldi ini iblis yang buat nama. Khuldi ini makna kekal abadi. Kalau nak makan buah ni, dia akan kekal dalam syurga. Ini dia panggil tipu helah iblis. Jadi ulama berhujah di atas pohon ini, satu pohon dalam Quran tak sebut pohon khuldi, satu pohon saja. Satu pohon yang tidak dibenarkan mengambil buahnya. Kalau dalam syurga yang hakiki, dia tidak ada satu larangan nak makan apa makan. Dia tidak ada sebarang larangan dalam syurga yang kita kata syurga selepas tiupan sangkakala yang kedua, syurga yang hakiki, yang di akhirat kelak, yang semua orang mati kemudian dihidupkan balik, ditimbang semula. Syurga itu yang perasminya adalah Nabi SAW. Yang mula-mula sekali nak masuk, orang yang nak rasmi syurga itu ialah baginda SAW. Ini beberapa hujah di kalangan ulama berkata bahawa iblis dan juga sebelum itu, sebelum dia engkar arahan Allah, dan juga Nabi Adam berada dalam syurga yang dibuat satu penempatan untuk mereka duduk di situ sahaja, bukan syurga yang hakiki. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahawa penyingkiran daripada tempat kemuliaan, penempatan ini untuk orang yang mulia. Jadi iblis ini dia ingkar arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu untuk menghormati Nabi Adam. Kita dah sebut juga pengajian yang lepas bahawa Allah Ta'ala suruh sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud seperti dalam sembahyang. Sujud dalam sembahyang ini hanya untuk kepada Allah sahaja. Kalau sujud kepada manusia syirik, tak daim di bawah, hanya kepada Allah. Tapi ada juga dalam masyarakat kita ni, dia nak minta maafun dekat mak dia pun sujud kat kaki, dia tahu. Minta apa, salam, minta ampun, cium tangan sudah. Kenapa nak tak daim dekat kaki mak dia? Itu syirik kepada Allah. Hanya yang kita boleh letak dahi di lantai hanya kepada Allah sahaja, tidak boleh kepada manusia dan makhluk yang lain. Nabi SAW menyebut, kalaulah manusia boleh sujud sesama manusia, aku nak suruh isteri sujud dulu kepada suami. Jadi oleh kerana tak boleh sujud di lantai ini hanya kepada Allah sahaja, tidak boleh kepada makhluk. Jadi sujud pada Nabi Adam ini hanyalah sikit membongkokkan kepala sahaja. Walaupun dalam Al-Quran menggunakan istilah sujud sebagai sujud penghormatan, yang ini menundukkan kepala. Di sinilah keingkaran iblis. Iblis dia tak nak sujud, dan Allah Ta'ala pun dah sebut kenapa. Dan Allah Ta'ala tanya kepada iblis, kenapa tak nak sujud? Sebab dia rasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam AS. Jadi ini merupakan satu tempat yang mulia, yang mana Allah Ta'ala tempatkan iblis ini oleh kerana keingkaran perintah Allah, maka dia dikeluarkan daripada tempat yang mulia. Sebab tu ulama-ulama tafsir menyebut bahawa dalam ayat ini
kita perlu berhati-hati semasa hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan kita daripada tempat yang mulia kepada tempat yang hina apabila berlaku keingkaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kalau tak di dunia, akan di akhirat. Walaupun kita berada di kedudukan tempat yang sangat baik, tapi oleh kerana ingkar perintah Allah, sama ada Allah Ta'ala menjatuhkan dia semasa di dunia lagi, ataupun Allah Ta'ala menjatuhkan dia semasa di akhirat. Jadi iblis ini, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan dia daripada tempat yang mulia, yang ketiganya kata ulama, Allah Ta'ala mengeluarkan dia daripada tempat yang mulia, dia masih lagi tidak sedar tentang kesilapannya. Sebab itu kata ulama, kalau Allah Ta'ala menjatuhkan kita, mengeluarkan kita daripada satu tempat yang mulia ke tempat yang di bawah, menunjukkan ada sesuatu yang tak kena dalam kehidupan kita, maka dia yang perlu sedar tentang perkara itu dan memohon taubat istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia jatuh dan menyalahkan orang lain, maka sifat ini serupa macam sifat iblis. Sebab iblis dia tidak mengaku tentang kesalahan ini. Walaupun Allah Ta'ala keluarkan dia daripada tempat yang mulia, dia merasa dia tetap betul. Dia rasa dia betul. Dia rasa dia tak salah. Hak yang salah ialah orang yang mengeluarkan dia. Jadi di sini maka ulama berkata, mana-mana di kalangan manusia yang mana Allah Ta'ala menurunkan darjahnya, mengeluarkan dia daripada tempat kemuliaan kepada tempat yang tidak mulia dan sebagainya, maka dia perlu kena istighfar kepada Allah. Dia kena perlu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan ini mungkin ada salah dan silap dan sebagainya, bukan dia menyalahkan pihak-pihak yang lain. Kerana dia itulah aku jadi macam ni, kerana dia itulah aku jadi. Ini mungkin sebab bersabab kerana dia itu, tapi kerana kita dengan Tuhan. Hak tu yang pertama sekali kita kena lihat bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata ulama. Yang keempatnya, berdasarkan ayat ini kata ulama juga, sifat sombong ini tidak ada tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Orang yang bersifat sombong ini, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, maka tiada sayugia, tidak patut, tidak selayaknya engkau bersifat takabur, sombong, berada dalam syurga dengan bantah suruh aku itu. Jadi di sini yang perkara yang keempat yang ulama nak sebut kepada kita bahawa sifat sombong ini tidak ada tempat di sisi Allah Ta'ala di akhirat kelak. Sebab itu satu petang Nabi SAW dia buat satu ikhwan tazkirah kuliah kepada para sahabat. Jadi Nabi SAW menyebut dalam tazkirah itu, man kana fi qalbihi mithqala habatin min iman, sesiapa di kalangan kamu yang ada sebesar biji sawi daripada keimanan, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Keimanan ini dia ada sebesar biji sawi, kata Nabi, dia akan masuk ke dalam syurga. Wa man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin, sesiapa yang ada sebesar biji sawi sifat sombong, maka dia tak akan masuk syurga. Dua kenyataan, dua tazkirah tentang Nabi SAW yang memberi sangat-sangat perhatian kepada sahabat, sangat memberi perhatian terhadap dua kenyataan yang kita kata yang sangat serius, yang sangat kita kata menyentak jiwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada iman sebesar biji sawi, masuk syurga.
ada sifat sombong sebesar biji sawi tak masuk syurga. Maknanya kalau orang yang ada sifat sombong ternafi iman dalam dirinya. Kalau orang yang ada sebesar sifat sombong sama ada sebesar biji sawi, ternafi iman di dalam dirinya. Sebab dia ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi, yang kecil itu tak masuk syurga. Orang yang ada sebesar biji sawi iman, maksudnya dia tak ada sifat sombong. Dalam hidup dia ini tak ada sifat sombong, tapi dia ada iman walaupun sebesar biji sawi, dia akan masuk ke dalam syurga. Tapi dalam hidup dia, kalau ada sebesar biji sawi sifat sombong, dia tak masuk syurga. Jadi seorang sahabat Nabi SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, aku ni rajulun saubun ghasilun." Aku ni seorang lelaki yang suka, kita nak kata apa, saubi ghasilun ni, baju dia sentiasa, kalau bahasa sekarang, keterampilan dia kemas. Baju dia sentiasa setrika, seluar dia sentiasa setrika, air plekat setrika, jubah setrika, semua kira keterampilan dia kemas. Saubi ghasilan, sehingga sebut kasut hizai, hingga disebut dia punya tali pinggang, sehingga disebut rambut raksi dahinan, rambutku sentiasa berminyak. Maknanya bila nak keluar je buh minyak, nak keluar pergi surau buh minyak rambut, nak keluar main bola buh minyak rambut, nak keluar sepak takraw buh minyak rambut, nak keluar pergi pasar buh pasal smart, kemas, ada penampilan dia kemas. Afahadha min kibriya, adakah ini termasuk di dalam erti kata sombong? Pakaian kemas, rambut, kita kata di ujung rambut sampai ujung kaki, memang kalau kasut dia boleh sudut muka mengelik. Memang kasut mengelik lah, memang mengelik lah. Kasut dia tu mengelik, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya semak tak selakan. Dia tanya, adakah ini termasuk dalam sombong? Betul-betul kau paksa sehari 5-6 kali bagi mengelik semua, adakah dinamakan sombong? Nabi kata, la, ini bukan sombong, ini bukan daripada takabur. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik, Allah Ta'ala itu bersih, Allah Ta'ala itu indah. Macam-macam kita boleh terjemah jamilun, indah, bersih, cantik, comel lah, macam-macam. Dan Allah Ta'ala itu indah, suka benda yang indah-indah, suka benda yang bersih-bersih, suka benda yang comel-comel, suka benda yang anggun-anggun dan sebagainya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibriya'u, tapi kata al-kibriya'u man safihal haqqa. Yang dikatakan sombong ini sebesar biji sawi ini, yang tak masuk ke dalam syurga ini, definisi ini Nabi buat sendiri. Ada dua definisinya. Yang pertama Nabi kata safihal haqqa. Safihah ni memperbodohkan kebenaran. Orang yang memperbodohkan kebenaran. Benda-benda ni dia buat bagi jadi bodoh. Benda-benda ni mana dia tolak. Dia tolak benda kebenaran. Benda ini benar, dia tolak. Ataupun dia memperkotak-katikkan kebenaran, memperkotak-katikkan kebenaran, memperbodohkan kebenaran, melenyapkan kebenaran. Ini orang yang sombong. Lebih-lebih lagi, level yang paling tinggi apabila kebenaran itu datang daripada Quran. Quran itu, kebenaran itu datang daripada hadis Nabi SAW. Memang benar daripada Quran.
dengan sifatnya menolak kebenaran daripada Quran, ini kesombongan level tinggi. Apa yang ada Quran semuanya benar. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada kebenaran dalam Quran ini. Dalam Quran ini semua benar-benar. Tidak ada selepas itu kecuali kesesatan saja. Hak dalam Quran semuanya benar. Cuma cara kita nak mengolahnya sahaja. Tidak ada yang tak betul dalam Quran. Semuanya betul. Dalam Quran semuanya betul. Jadi orang yang menolak Quran ini memperbodohkan kebenaran ini, mensirnakan, melenyapkan kebenaran ini, adalah orang yang bersifat sombong. Baik tentang hukum hakam ke, baik tentang apa yang disebut tentang Quran ke, ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dan sebagainya, maka mereka ini merupakan golongan-golongan sombong. Dia ada level tertentu. Biasanya sifat sombong ini mudah terlekat kepada orang yang ada jawatan dan kuasa. Orang yang ada kuasa, orang yang ada jawatan, ini mudah sebab syaitan ini pandai. Syaitan ini orang yang sangat berpengalaman. Jadi kalau orang yang ada kuasa, dia akan masuk cara lain. Orang yang tak ada kuasa, dia masuk dengan cara lain. Rakyat biasa, dia masuk cara lain. Orang pemerintah, dia masuk dengan cara lain. Orang yang ada kuasa, sama ada suami di rumah, dia masuk cara lain. Bapak dia masuk cara lain. Macam-macam cara. Syaitan ni dia sangat bijak. Sebab itu ada seorang tuan guru berkata kepada anak muridnya, kalau kamu lalu di satu lorong, kemudian lorong itu ada anjing yang menjalar kamu, apa yang kamu nak buat? Kata anak muridnya, saya akan halau anjing itu. Kalau dia salah lagi esok, saya akan halau anjing itu. Kalau hari-hari dia duduk salah, hari-hari saya halau anjing itu. Jadi kerja kamu halau anjing itu saja. Lalu saja dia halau, lalu saja kamu halau. Apakah tidak patut kamu pergi jumpa tuan anjing itu supaya dia ikat anjingnya? Dia tak payah buat halau lagi lah. Pergi jumpa tuan anjing itu, ni anjing nampak ni untuk kacau orang lalu lalang. Kalau tak ada tuan, panggil militan dia tembak. Kalau ada tuan, panggil tuan dia, ni anjing ni kacau orang lalu lalang dan sebagainya. Minta ikat, punggung, tepung dan sebagainya. Selesai masalah. Itulah maksudku, kata gurunya. Apabila syaitan datang mengganggu kamu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah yang mencipta dia. Allah Ta'ala yang mencipta jin, dan Allah Ta'ala yang mencipta syaitan. Jadi maka ulama berkata sifat sombong tidak ada tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man safihal haqqa wazdaran nas. Wazdaran nas ini menghina orang, menghina manusia. Menghina manusia ini juga termasuk di dalam sifat-sifat takabur. Qala, lepas Allah Ta'ala mengeluarkan iblis daripada tempat yang mulia, maka iblis buat satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa permintaan iblis? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis meminta kepada Allah, menanti oleh kamu akan daku hingga hari dibangkit mereka itu makhluk daripada kubur masing-masing. Jangan mati akan daku. Ini permintaan iblis. Iblis minta oleh kerana Allah Ta'ala sudah mengeluarkan iblis daripada tempat yang mulia.
maka dia minta kepada Allah supaya dia tidak dipanjangkan umur sampai tiupan sangkakala yang kedua. Itu permintaan iblis. Iblis ni dia bijak, tapi dia tak tahu Allah Ta'ala yang buat dia. Dia minta dia hidup sampai sangkakala yang kedua, sebab dia tak mau mati. Dia tak mau mati. Sebab tiupan sangka kedua adalah tiupan yang mana Allah Ta'ala suruh malaikat Israfil tiup, manusia bangkit daripada mati. Tiupan sangkakala yang pertama, semua orang mati. Semua mati. Kemudian ditiup pula sangkakala yang kedua. Tiupan-tiupan ini kita kena beriman dengannya. Kalau ada orang kata tiup ni betul ya, sebab dia ada dalam Quran, dia ada dalam hadis. Tiupan sangkakala pertama, tiup sangkakala ni adalah bahasa petani, bahasa orang Fatani, sangkakala. Dalam hadis dia sebutlah sifat-sifat, bentuk-bentuk alat-alat tiupan itu. Tapi kalau kita dulu dah sebut dah sekali bagaimana besarnya malaikat Israfil, Nabi semasa Isra dan Mi'raj diperlihatkan bagaimana tubuh badan malaikat Jibril. Jadi Jibril ini ada 600 sayap. Satu sayap buka, bumi tak nampak. Besar mana malaikat Jibril tak tahu. 600 sayap, satu sayap baru buka, bumi terlindung. Kata Rasulullah, kamu sangat besar wahai Jibril. Tidak ya Rasulullah, yang paling besar ada lagi malaikat Israel. Malaikat Israel ni besar